Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Sidang media tergempar daripada YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Sahabat-sahabat semua, jadi hari ini kita mau mendengar perkembangan yang perkara yang sedang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi dan juga YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti dan juga tonton video ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berbahagia Datuk Seri Dr. Uzi, sahabat-sahabat pimpinan daripada Kementerian Ekonomi, daripada DOSM. Sekarang mampu dah tak ada, dia dah jadi Jabatan Digital Negara daripada JDN, dan rakan-rakan media sekalian. Sidang media pada hari ini untuk beri kemas kini dari segi pendaftaran, dari segi kemajuan padu, dan juga proses-proses seterusnya yang akan berlaku, di samping untuk memberi ruang kepada sidang media, kepada rakan media untuk nanyakan kalau ada perkara-perkara yang perlu terus dimaklumkan kepada orang ramai. Saya bermula dengan status pendaftaran. Sehingga hari inilah, setakat 4 petang, 19 Januari 2024, setakat 4 petang, sejumlah 1,291,459 individu berdaftar, dan individu berdaftar ni maksudnya yang atas 18 tahun lah, dan mereka mewakili isi rumah. Dan kalau dikira, mengambil kira jumlah anak-anak bawah 18 tahun yang didaftarkan sekali, jumlahnya ialah sebanyak 1,638,342 orang. Dan lawyer pula call, kena saman lagi ke aku ni? Kalau kita ingat, daripada pola pendaftaran itu memuncak pada hari pertama dan hari kedua dilancarkan. Kemudian ia mula menurun, dan pola menurun itu daripada 5 Januari sehinggalah ke 13 Januari. Maksudnya lepas 2 hari pertama dilancarkan, memang kita melihat pola pendaftaran itu menurun selama seminggu. Tetapi alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua pasukan padu yang merentasi kementerian ini, terutamanya yang bergerak di bawah. Trend itu telah berjaya diubah bermula daripada minggu inilah, 15 bermula, maksudnya 2-3 hari yang lepas. Kita mula menyaksikan pertambahan pendaftaran itu balik, bermula 15 Januari 2024. Dan cabaran sekarang ini ialah untuk meningkatkan pendaftaran itu secepat mungkin, kerana walaupun saya ingat dari segi jumlah pendaftaran 1.6 juta rakyat Malaysia, termasuk yang bawah 18 tahun, didaftarkan dalam tempoh sekitar 2 minggu. Itu adalah satu prestasi yang baik. Tetapi kita ingin memastikan bahawa sekitar 30 juta yang mengemas kini data mereka, termasuklah bila kita kata 30 juta ni,
termasuklah yang kanak-kanak di bawah 18 tahun kan. Jadi kita sekarang masuk minggu ketiga Januari dan masa itu akan terus menjadi lebih singkat. Jadi saya sedia maklum bahawa kita perlukan intervensi untuk memastikan pendaftaran ini dapat dipertingkatkan balik dan kita mengekalkan momentum peningkatan seperti yang ditunjukkan bermula 15 Januari 2024. Di pihak saya akan turun padang sendiri dan memastikan selain daripada kita bagi arahan dan kerjasama sehingga di peringkat akar umbi melibatkan lebih banyak kumpulan-kumpulan, di peringkat kerajaan persekutuan pula arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang telah disampaikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk memastikan bahawa semua penjawat awam berusaha untuk mendaftarkan secepat mungkin. Kemudian di peringkat negeri-negeri juga, insya-Allah saya akan cuba dalam tempoh sebulan ini untuk buat seberapa banyak kunjungan hormat secepat mungkin kepada menteri-menteri besar, kepada pimpinan-pimpinan di peringkat negeri untuk memastikan kerajaan negeri juga turut terbabit. Kerana kita melihat, saya boleh kongsi dengan rakan media, bila dilihat pecahan pendaftaran setakat 4 petang hari ini, yang tertinggi dari segi peratusan pendaftarannya mengikut jumlah penduduk, yang tertinggi adalah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya 9.8%, maksudnya dia. Tapi yang saya ingat tak sangka yang kedua tertinggi adalah Sarawak. Sedangkan bila kita setiap kali kita merancang sesuatu yang melibatkan pendaftaran, kebimbangannya selalunya Sabah dan Sarawak lah, kerana mereka ada cabaran dari segi geografi, dia lagi jauh, ketersambungan itu lebih rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Tetapi Putrajaya aside, kerana Putrajaya ni ialah penjawat awam, dia lebih sedikit, itu pun kita tolak. Sebenarnya if you take that into account, negeri yang paling tinggi pendaftarannya adalah Sarawak, yang sepatutnya lebih mencabar berbanding negeri-negeri lain lah. Dan Sarawak mencatatkan pendaftaran 7.8% berbanding dengan jumlah penduduk, diikuti oleh Perlis, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Labuan, Terengganu, Sabah, Selangor, Perak dan Melaka. Ini semua negeri yang di atas 6%. Negeri-negeri seterusnya iaitu Pahang, Kuala Lumpur, Kelantan, Pulau Pinang, Kedah dan Johor berada di bawah 5%. Jadi saya akan dalam tempoh secepat mungkin saya akan berhubung dengan menteri-menteri besar, kerana pengalaman yang kita dapat lihat di Sarawak, pandangan kami satu faktor besar yang menyumbang kepada kejayaan Sarawak itu walaupun dia lebih mencabar ialah kerana ia digerakkan bersama oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri Sarawak memang ada gerak kerja khusus yang melibatkan jentera kerajaan negeri untuk memastikan pendaftaran padu ini digerakkan sebanyak yang mungkin. Jadi kita nak pastikan juga keadaan yang sama berlaku juga di negeri-negeri lain dan kerajaan-kerajaan negeri yang lain. Sebabnya ialah kerana kertas jemaah menteri untuk mendapat kelulusan kaedah dan juga jumlah bantuan subsidi bersasar akan dibawa minggu ini. Hari ni hari apa? Hari Jumaat. Minggu depan lah. Sorry. Saya minggu pun dah bertukar. Maksudnya kita dah hantar kepada jemaah menteri hari ini dan akan diputuskan minggu depan lah.
Selepas keputusan dibuat mengenai kaedah, bila saya kata kaedah tu termasuklah kumpulan mana, berapa, siapa yang akan dapat dan sebagainya, itu membolehkan kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk bantuan subsidi tersasar selepas minggu depan. Jadi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila masa yang sesuai yang akan dibuat pengumuman itu. Kerana kita pun tak nak buat pengumuman mengejut orang tak tahu. Jadi proses itu akan hampir selesai dari segi buat keputusan minggu depan, dan bila keputusan itu telah diputuskan Jemaah Menteri, pengumuman boleh dibuat. Dan kami menjangkakan selepas pengumuman itu dibuat, maka orang akan berlumba-lumba dan berebut untuk mendaftar. Jadi bagi mereka yang sekarang ini ada kelapangan, lebih baik mendaftar secepat mungkin, kerana kita menjangkakan pola pendaftaran itu akan meningkat, dan dia akan meningkat mendadak selepas pengumuman kerajaan mengenai mekanisme subsidi bersasar dapat diperincikan kepada orang ramai. Jadi akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada rakan media yang saya perhati sebenarnya, dan kami track setiap laporan, setiap berita, dan saya juga merasakan bahawa jumlah pendaftaran yang kita capai setakat hari ini tidak mungkin berlaku tanpa bantuan daripada pihak media yang secara berterusan menyokong dan menyebarkan maklumat. Dan saya perhatikan rakan media juga turun sampai ke bawah bersama-sama dengan pasukan padu di bawah untuk menyebarkan berita ini, dan saya harap sokongan dan juga bantuan itu terus diberikan, kerana kita ada tugas yang berat untuk memastikan seberapa ramai rakyat kita berada dalam pangkalan data utama ini, yang akan menjadi a single source of reference, single source of truth kepada kerajaan. Jadi maksudnya lagi cepat, lagi ramai, lagi lengkap yang mendaftar di dalam padu, itu akan membolehkan kerajaan mengurangkan risiko keciciran kepada seberapa ramai. Dan I think if you think about it, no matter how painful this process is, and despite all the noise, and the noise will be there lah, the whole inspiration is that the government can bring assistance and match government programs to every household. Kerana satu perkara yang kita ingin atasi berbanding dengan yang lepas ialah kumpulan sasar itu dia tak tahu dia layak untuk mendapat bantuan. Jadi sekali-sekala kita baca dalam media, dalam akhbar, ada keluarga yang duduk di hujung kampung, rumah kecil tapi sangat daif, dan dia masuk media. Dan I think anyone who cares will always ask the question, how can we miss this? Because if we had known, bukan saja kerajaan lah, I think the local community would have wanted to help as well, kan? But you know, as our society grows, we will always have this problem. It's impossible dengan tenaga kerja yang ada untuk kita tahu setiap satu isi rumah, kecualilah kita menumpukan usaha untuk membina satu pangkalan data sebegini with as much detail insight about a single household. So it might sound corny to media friends, but I think it's a national duty to try to get as many as possible. You know, the government departments and penjawat awam will have to play our roles, but we won't be able to rev up the registration and adoption unless we get everyone's on board. Jadi untuk minggu seterusnya, Kementerian Ekonomi, DOSM, Jabatan Digital Negara dan semua jabatan-jabatan lain yang terbabit, kita akan turun padang dan ketuk pintu bermula dengan kerajaan negeri, but we also hopefully we will also get as much coverage
as possible, terutamanya ke arah pengumuman kerajaan mengenai bentuk-bentuk bantuan subsidi bersasar, siapa yang akan dapat, berapa dan sebagainya. Soalan? Hmm. Dia tak wajib kan, tapi saya ingat satu dimensi yang this is my sales pitch to penjawat awam kan, dan yang saya ingat menjadi latar belakang jugalah kepada usaha kepimpinan kerajaan untuk mendapatkan seberapa ramai penjawat awam. Penjawat awam sebelum ini sebahagian besarnya mengalami risiko tercicir daripada program kerajaan. Kerana bila dilihat semata-mata kepada tangga gaji tanpa mengambil kira isi rumah, lokasi dan sebagainya, memang terutamanya kalau yang PTD lah ataupun yang muda, umur 30 lebih itu, dia dah ke atas, dia memang akan melepasi B40. Sedangkan mereka contohnya yang berada di Putrajaya, yang berada di Selangor, yang berada di bandar-bandar besar, kos sara hidup dia tinggi. Dan mereka memang cikgu-cikgu contohnya terkeluar daripada senarai penerima walaupun mereka layak. Jadi untuk penjawat awam, I can say this because we roughly know what is the mechanism, apa kumpulan sasar dia kan. Bila kita beralih daripada kayu ukur pendapatan kasar semata-mata kepada pendapatan boleh belanja, mengambil kira juga tanggungan, mengambil kira kos sara hidup mengikut lokasi dan sebagainya, saya menjangkakan ada penjawat-penjawat awam yang sebelum ini tidak layak, mereka sekarang layak. Jadi ini kali pertama yang kita cuba merangkumkan seberapa ramai, termasuklah penjawat awam juga, supaya program bantuan kerajaan itu dilihat lebih terangkum dan lebih inklusif. Jadi walaupun seperti juga rakyat biasa, sebab data tu kita dah ada, data gaji dia berapa dan sebagainya, kita nak pastikan kalau ada maklumat yang belum kita dapat, itu juga boleh diambil kira. I think it is in the best interest of penjawat awam juga untuk mendaftar. Dan kenapa kita ingin percepatkan dengan penjawat awam juga ialah kerana kita sedia maklum tabiat masyarakat kita ni, kalau dia akan tunggu sampai last minute. Jadi ialah kita nak pastikan yang last minute itu kita tumpukan usaha kita dan sumber kita kepada kumpulan-kumpulan yang perlu lebih banyak bantuan, sama ada dari segi kecelikan digital dia, sama ada dia lagi jauh. Jadi so that all our resources in terms of helpline, in terms of even our bandwidth is allocated to those group. Jadi yang mana yang berada dalam kawalan dan juga pengaruh kerajaan bermula dengan penjawat awam, is better to clear this group secepat mungkin dahulu. Kalau dia datang sekaligus nanti in the last 2 or 3 weeks, then it will impact our ability to focus on those groups that I think require most attention and assistance to bring them into padu. Alright guys, itu dia pencerahan daripada YB Rafizi Ramli ya. Update terkini ya berkaitan dengan sistem padu. Jadi ini adalah hari yang mana sidang media susulan pasca peluncuran ya pangkalan data utama yang telah pun dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya. Dan ini adalah sedikit ya tambahan daripada YB Rafizi Ramli terbaik.
Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, dapat diberikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.